Berita hangat minggu ini ialah pilihan raya kecil N25 Kajang. Ini timbul kerana hasrat Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu menjadi Menteri Besar Negeri Selangor. Kita tidak diberitahu mengapa beliau ingin menjadi Menteri Besar, kecuali ada desas-desus yang kononnya beliau akan membawa kecemerlangan pada pembangunan negeri Selangor yang lebih berjaya daripada Tan Sri Khalid. Malangnya, tindakan Anwar Ibrahim ini penuh dengan risiko kepada kestabilan negeri Selangor dan juga kemantapan Pakatan Rakyat itu sendiri. Saya bimbang kalau Anwar Ibrahim berjaya di Kajang, tetapi tidak berjaya menjadi Menteri Besar kerana beberapa sebab. Misalnya, mungkin kerana Budi Yang Maha Mulia Tuanku tidak berkenan, ataupun ada perbalahan besar antara PAS dengan PKR, ataupun Tan Sri Khalid sendiri tidak mahu meletak jawatan. Apa akan terjadi? Krisis politik yang besar akan berlaku. Dan saya kira, mengapa perlu kita melalui semua ini? Prospek yang risikonya begitu tinggi, semata-mata kerana kita mahu Anwar Ibrahim menjadi Menteri Besar. Lagipun, rakyat Selangor tidak pernah diberitahu mengapa Tan Sri Khalid perlu ditukar. Mengapa mandat yang diberi oleh rakyat pada PRU 13 dulu perlu ditarik balik. Kita tidak diberitahu kesalahan-kesalahan besar Tan Sri Khalid. Kita tidak diberitahu kegagalan ESCO beliau. Jadi, mengapa perlu ditukar? Saya percaya rakyat di zaman ini mahu pemimpin mereka lebih terus, lebih transparan, lebih terbuka. Tetapi Anwar hanya bercakap mengenai perkara-perkara ini, tetapi dari tindak tanduknya, beliau sendiri banyak membuat percaturan politiknya dengan sulit. Kerana kita tidak tahu punca mengapa Tan Sri Khalid perlu diubah. Sebab itu saya rasa rakyat akan menolak cadangan beliau ini. Dan sebab itu, kerana mereka mengharapkan di zaman ini, seperti saya kata, pemimpin mestilah lebih terbuka, lebih transparan. Tan Sri Khalid ialah pemimpin yang telah membuktikan kejayaan beliau. Satu lagi perkembangan yang membimbangkan saya hari ini ialah masa depan Pakatan Rakyat itu sendiri. Hari ini, kita tahu sejarah Pakatan Rakyat. Saya sendiri bersama-sama Pakatan Rakyat. Kita suatu masa dulu ada kuasa di negeri Kedah. Tetapi kerana kelemahan kepimpinan, kita hilang kuasa. Suatu masa dulu kita ada kuasa di negeri Perak. Tetapi kerana kita bermain politik yang agak luar biasa, seperti yang kita berlaku hari ini di Selangor, kita tewas. Dan hari ini yang ada hanyalah Selangor. Ia di bawah PKR. PAS di Kelantan dan DAP di Pulau Pinang. Dan di Selangor lah di antara tiga ini negeri yang paling kuat ekonominya, paling berjaya, dan prestasi Tan Sri Khalid Menteri Besar pada saya amat baik. Jadi, apakah perlunya kita membuat percaturan politik sekarang ini, menukar Menteri Besar, tanpa persetujuan parti-parti komponen, tanpa persetujuan kuasa-kuasa yang menentukan pelantikan Menteri Besar ini? Risikonya agak tinggi. Dan saya percaya perkara ini perlu kita hati-hati. Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita membuat perhitungan yang salah, kalau Anwar Ibrahim menjadi Menteri Besar negeri Selangor, mungkin kita juga akan kalah. Kita itu maksudnya Pakatan Rakyat akan kalah dalam pilihan raya akan datang.
Saya telah pun membuat pengumuman dalam blog saya bahawa saya bercadang untuk bertanding sebagai calon bebas kerana pentingnya pilihan raya kecil kali ini. Dan saya telah membanyak macam-macam respons. Ada yang positif, yang menggalakkan saya untuk terus, dan ada juga yang mengkritik yang pedas sekali. Di antara isu yang timbul ialah mengapa perlu saya bertanding? Kerana ini akan memecahkan undi Pakatan Rakyat. Ini datangnya dari penyokong-penyokong Anwar Ibrahim lah selalunya. Tetapi ada juga puak-puak yang mengatakan saya akan memecah belahkan undi BN. Kerana saya pun ada kawan-kawan dalam BN, UMNO dan sebagainya. Ulasan saya begini. Kita tidak boleh tahu bagaimana pengundi membuat keputusan. Kita tidak tahu bagaimana mereka akan mengundi pada hari 23 nanti. Jadi yang penting bukan spekulasi berapa undi orang itu dapat ataupun berapa saya dapat. Yang penting ialah isu dalam pilihan raya ini. Kalau saya tidak menimbulkan perkara-perkara penting ini, saya rakyat Selangor mungkin akan terpedaya dengan hujah-hujah pihak tertentu. Saya rasa saya ada tanggungjawab untuk menerangkan perkara ini. Dan soal siapa boleh undi itu terpulang kepada orang pengundi negeri Kajang ataupun kawasan pilihan rakyat Kajang. Tidak perlu kita membuat tuduhan-tuduhan melulu mengenai tujuan dan sebab apa kita bertanding selain daripada untuk memberi sumbangan kita, pandangan kita tentang perkembangan politik semasa. Saya juga ingin menjelaskan soal keadaan politik negara kita hari ini. Bukan saja soal isu PKR di Selangor, perebutan kuasa di Selangor, tetapi juga banyak isu-isu lain yang perlu kepada satu pendekatan kepimpinan politik yang baru. Di negara kita, pergeseran antara kaum dan kumpulan, antara agama, antara etnik, begitu serius. Dan kita perlu kepada pendekatan baru. Sekarang ini setengah pemimpin tidak begitu berminat untuk muafakat, tidak begitu minat untuk berbicara secara abai. Mereka lebih suka memanaskan keadaan, mereka lebih suka menjadi wira kepada perjuangan-perjuangan pandangan tertentu. Ini tidak saya rasa akan membahayakan keamanan negara. Sebab itu saya rasa pemimpin ataupun corak kepimpinan yang saya bawa, saya rasa sesuai untuk masa ini. Sama ada soal penggunaan perkataan Allah, hubungan kita dengan orang Islam, dengan Kristian, soal Cina, Melayu dan sebagainya ini, mestilah kita selesai secara dialog, secara perbincangan. Bukan secara ugut-mengugut, bukan secara kasar. Kerana ini kita telah faham benar pengalaman dalam sejarah bahawa soal etnik dan soal agama ini bukan sesuatu yang boleh diselesaikan secara kekerasan, kerana ia tidak akan selesai. Jadi, saya ingin menggunakan peluang dalam kempen ini juga untuk menerangkan isu-isu ini dengan sejelasnya dan mengapa pendekatan baru, pendekatan perbincangan dan kompromi dan usaha memahami kedudukan masing-masing itu perlu kita perkuatkan. Inilah satu lagi perkara yang saya akan timbulkan kalau saya menjadi petanding dalam pilihan raya.